رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki ia menjadi baik, maka Allah beri kefahaman kepadanya terhadap agama. Riwayat Al-Bukhari. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung daripada kesusahan dan kesedihan, daripada kelemahan dan kemalasan, daripada sifat pengecut dan bakhil, daripada bebanan hutang dan kekuasaan manusia. Semua perkara, semua unsur jirim yang ada di dunia ini ataupun di alam ini dicipta oleh Allah. Jadi sains mengkaji ciptaan Allah. Masya Allah. Jadi sebab itu saya kata penting untuk kita ada pandangan alam ini. Teruskan bersama saya, Syekh Muhammad Saifuddin bin Syekh Muhammad Saleh dalam program Sains dan Islam pada setiap hari Jumaat pukul 12.15 tengah hari. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Jika anda atau keluarga anda mempunyai gejala seperti kelesuan yang teruk, demam berpanjangan, kesukaran bernafas, sakit dada, batuk, muntah dan cirit-birit yang semakin teruk dan tiada selera makan, dapatkan rawatan segera. Hubungi klinik kesihatan terdekat atau 999. Pesanan cegah COVID-19 ini dibawakan kepada anda oleh Radio IKIM. #Cegah COVID-19, #Kita Jaga Kita. Melaka 89.5 IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali bersiaran kita setiap hari Selasa pertemuan seperti biasa untuk kita ikuti pengajian ilmu dalam siri Bicara Adab kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun berada di talian saat ini bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz DJ. Alhamdulillah. DJ Faiz apa khabar, sihat? Saya sihat, Alhamdulillah. InsyaAllah malam ni Ustaz kita nak sambung lagi bicara kita daripada kitab adab, mencakup 50 adab dalam 50 keadaan ini. InsyaAllah kalau minggu lalu kita dah pun cerita ambil semangat adik-adik kita yang nak masuk sekolah, yang dah masuk sekolah, yang mungkin di IPT kan, kita nak bercerita tentang adab belajar, tapi bukan kira adik-adik jugalah, ibu ayah yang mungkin belajar lagi masuk kelas di rumah kan, sebab sekarang semua atas talian, tak kira lah ustaz ni duduk dekat Sabah Sarawak ke, masih lagi boleh menuntut ilmu sebab sekarang semua atas talian. InsyaAllah, Alhamdulillah dengan teknologi yang ada ini memudahkan urusan pengajian ilmu kita. Dan bicara adab kita pada malam ni, kita nak sambung lagi tentang adab bergaul pula Ustaz InsyaAllah kita nak bawakan pada malam ini dalam tajuk adab bergaul. Jadi anda, rakan-rakan saya, dengar dekat radio macam biasa, tonton di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube channel kami IKIM. InsyaAllah semoga beroleh manfaat perkongsian kita pada malam ini. Saya kira terus saja bersama-sama dengan Ustaz untuk bicara kita dalam bicara adab bergaul malam ini. Silakan Ustaz. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga yang menonton melalui Facebook ataupun YouTube.
Mudah-mudahan sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan membaca doa majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita kefahaman untuk memahami ilmu yang mana ianya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah berikan taufik kepada kita untuk beramal dengan ilmu yang kita pelajari insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu shay'in huwa kainun fi ilmik aw qad kan nuqaddimu ilaika baina aydina dhalika kulli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fi kulli lahzatin abada adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilalati 'ala al khair ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد ألسنتنا واهدي قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Sidang hadirin pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala temukan kita lagi dalam satu majlis yang disebut bahagian daripada taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat rahmat, kita dapat keberkatan, kita dapat manfaat daripada perhimpunan kita pada malam ini walaupun dari tempat yang berbeza-beza. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah bicarakan berkaitan dengan satu adab yang sangat penting. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh DJ Faiz tadi, mengambil semangat adik-adik kita, mengambil semangat abang kakak kita, mengambil semangat orang yang memulakan semula pengajiannya secara formal. Hakikatnya pengajian berterusan sampai kita ke liang lahat. Maksudnya sampai kita meninggal. Walaupun tak masuk sekolah, walaupun tak masuk universiti, pembelajaran itu akan sentiasa berterusan. Bahkan kalau DJ Faiz ingat dan juga sidang pendengar ingat pada pertemuan yang lalu, kita dah sebut kita yang kita cari dalam pengajian ataupun dalam kita menuntut ilmu itu dia keberkatan. Maka keberkatan itu kita dah sebut kita dapati daripada 5 perkara.
daripada pelajar, daripada guru, daripada tempat, daripada masa, juga daripada kitab yang kita pelajari. Maka rentetan daripada apa yang kita pelajari pada minggu yang lalu, hari ini kita akan sentuh berkaitan dengan satu lagi adab, yang mana bagaimana kita tergolong daripada orang-orang yang ataupun yang memperoleh keberkatan sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Maksudnya kalau kita jadi pelajar, maka biarlah keberkatan itu pada kita. Bukannya keberkatan itu pada orang lain. Tapi kalau pada orang lain, kita nak tumpang lah. Kalau tak ada pada kita. Tapi kalau boleh, biarlah diri kita itu ada keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, insya-Allah itu tema yang akan kita bincangkan pada pertemuan kita malam ini. Jadi, bagi yang ada kitab, pengajian kita malam ini bermula di halaman 400. Muka suratnya banyak, tetapi bicaranya juga bukan sahaja banyak muka suratnya ataupun di muka surat orang kata akhir, tetapi ia juga satu perbahasan yang sangat penting. Supaya apa? Supaya kita tidaklah hilang keberkatan yang sebenarnya asalnya ada pada diri kita. Jadi perkara barakah itu satu perkara yang sangat penting. Dalam agama, apa yang membezakan sistem pembelajaran kita dengan yang lain? Kerana kita percaya pada adanya keberkatan yang Allah turunkan. Maka sebab itulah, di mana sahaja kita berada, adab itu merupakan satu perkara yang sangat penting untuk kita pelihara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Adab yang ke-42. Kalau di dalam kitab adab ni adab yang ke-42. Adab bergaul. Bergaul dengan siapa? Jadi di sini nanti akan disebutkan bagaimana seseorang itu adabnya pada diri sendiri, adabnya bersama dengan guru, adabnya bersama dengan kawan-kawan. Kan kita sebut tadi, pada diri kita ada berkatnya, pada guru kita ada keberkatannya, pada kawan-kawan kita juga mungkin ada keberkatan. Mungkin kita ni nakal, kan DJ Faiz, kita pun tak tahu, kita mungkin nakal, tapi kawan-kawan kita yang baik. Jadi kita nak tumpanglah berkat kawan-kawan kita juga, supaya mudah-mudahan kita pun jadi baik. Baik, kita lihat adab yang pertama yang kita nak bahaskan mula-mula dulu. Bagaimana adab seorang murid terhadap dirinya sendiri. Kan kita sebut, ada kalanya yang ada keberkatan itu adalah pelajar itu sendiri yang datang mengaji. Tak kira lah yang datang mengaji itu di masjid ke, yang mengaji itu secara online ke. Sekarang ni sampai kita tengok orang buat poster macam mana sekarang dekat rumah, meja semua dengan telefon masing-masing. Jadi setiap orang itu pun ada adabnya yang tersendiri yang perlu dijaga, supaya walaupun dia tidak berada di dalam majlis, keberkatan itu tetap Allah berikan kepadanya. Kenapa penting keberkatan? Sebagaimana kita sebut, supaya kita dapat faham dengan mudah, supaya kita dapat tujuan apa yang kita cari dalam menuntut ilmu. Baik, yang pertama, ini perkara yang sangat penting. Perkara ini bukan sahaja adik-adik kita yang dekat sekolah saja kita kena ingatkan. Bahkan mak-mak kita yang belajar di masjid ataupun pengajian online yang sangat banyak sekarang. Walaupun pengajian itu online, tetap perkara ini merupakan perkara yang penting. Kalau tidak menatijahkan apa yang sepatutnya daripada ilmu yang kita belajar. Apa dia? Yang pertama, membersihkan hati dari seluruh penyakit seperti sombong, dengki dan lain sebagainya. Ini perkara yang penting. Bila mana kita nak mula belajar, perkara yang pertama perlu kita lakukan adalah bersihkan hati kita. Ini perkara yang penting. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan menjadi satu kewajipan bagi penuntut ilmu bila dia nak belajar, maka kena bersihkan hati kita. Untuk apa? Memudahkan ilmu masuk. Itu tujuannya. Memudahkan ilmu masuk. Jadi bila hati bersih, ilmu akan masuk. Apa yang kita hafal akan ingat. Bahkan apa yang kita belajar, kita akan faham.
Cukup kalau kita bagi satu yang telah disebutkan di dalam syair bagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dia mengadu dia susah ingat. Kalau kita baca di Faiz Al-Imam Syafi'i ni, dia kata dia susah nak ingat. Tetapi dia menghafal Muwatta' Al-Imam Malik setebal Al-Quran, tempohnya 9 hari, 8 atau 9 hari. Kita lah kalau tengok Al-Quran pun Allah tak tahulah kan. Kalaulah orang-orang kita, mungkin adik-adik kita sebagai okey 2 tahun, 3 tahun, maka itu pun kita dah kata cepat. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala hafal Muwatta', bukan Al-Quran, hafal Muwatta' Imam Malik, hadis lebih susah nak hafal. Hadis lebih susah nak hafal. Tapi tebalnya sekitar tebal Al-Quran. Dihafal dalam perjalanan daripada Mekah ke Madinah. Allah. Itu pun dia mengadu, dia kata dia susah nak ingat. Kalau kita ni memang damage terus lah otak kalau macam tu. Kalau dia Al-Imam Syafi'i pun kata dia susah nak ingat. Maka dia mengadu pada guru. Pernah ketika dia mengadu pada guru. Maka apa disebut dalam syair? Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku mengadu pada guruku Imam Waqi'. Susah ataupun buruknya hafalan. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Apa dia kata? Dia bagi petunjuk kepadaku untuk tinggalkan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nur. Dan dia bagi tahu kepada aku sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil asi. Cahaya Allah tidak akan masuk, tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang nak menuntut ilmu hatinya kena bersih. Kena betulkan tujuan dia menuntut ilmu. Jangan ada perkara-perkara yang buruk. Jangan ada sifat-sifat yang tidak sepatutnya ada pada penuntut ilmu. Sebab apa? Takut-takut nanti ilmu yang dihasilkan tak dapat keberkatan. Itu satu kerugian. Kita ingat kita belajar ni bukan untuk periksa je. Tapi kita belajar untuk buang kejahilan, untuk meninggikan kedudukan kita nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, berniat salihah ketika akan menuntut ilmu. Ini niat yang baik kena datangkan. Yang paling penting kita ingat bila menuntut ilmu, niat untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki adalah dengan kita mendapat keredaan Allah. Maka niatlah kita nak buang kejahilan, niat untuk tambah ilmu, untuk dekatkan diri dengan Nabi. Dan yang paling besar tadi kita sebut adalah untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita baca satu lagi sebelum kita berhenti. Yang ketiga, bahkan dalam hadis Nabi kata innamal a'malu binniyat. Setiap sesuatu atas niat. Maka ajar anak-anak kita, adik-adik kita, bahkan ibu ayah kita. Bila nak pergi mengaji je, walaupun sebab apa? Sebab sekarang ni mungkin kelas lain-lain, pengajian lain-lain, tapi semua duduk satu meja. Maknya dengan kuliah duha, anaknya dengan kelas matematik, abangnya mungkin dengan kelas geografi kan. Jadi duduk dalam satu rumah semua suasana ilmu. Tapi semua tengok handset masing-masing, laptop masing-masing. Tapi peringatan itu kita boleh bagi sama-sama. Sama-sama istighfar dulu sebelum mula pengajian, baca doa sama-sama. Hidupkan suasana macam tu, kita akan rasa rumah kita itu memang satu madrasah yang sangat istimewa. Yang ketiga disebutkan di sini apa dia? Masa hidupnya dan seluruh waktunya dimanfaatkan untuk mempelajari ilmu. Orang yang dia menggelar dirinya sebagai pelajar, apa adab yang kena ada pada dirinya? Menjaga setiap masa yang Allah peruntukkan kepada dirinya. Kerana apa? Kerana masa ini adalah waktu, ataupun Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan waktu adalah kehidupan. Maka penuntut ilmu, apa kehidupannya? Kehidupannya dengan ilmu. Isi masa kita sama ada dengan ilmu, ataupun dengan ibadah, ataupun dengan melazimi adab. InsyaAllah setelah ini kita akan bicara lagi beberapa adab pada diri sendiri yang perlu ada pada penuntut ilmu.
InsyaAllah kepada anda, teruskan setia bersama-sama kami. Sebarang persoalan boleh kemukakan. InsyaAllah kalau tak sempat kita raikan malam ini, InsyaAllah kita bawakan pertemuan selanjutnya untuk bicara soalan-soalan anda. Jadi jangan ke mana-mana, kembali berehat seketika. Selepas ini kita dengarkan bicara adab. Adab bergaul dalam bicara adab kita malam ini, InsyaAllah. Berehat seketika. Menghibur ayah juga mama. Hai anak, kau di antara berjuta nikmat yang dikurnia amanah buat ayah dan mama. Jadilah kami dalam menuju ke syurga. Hai anak, kau dibesarkan dengan kasih sayang, dengan harapan menjadi insan yang beriman, memberi manfaat buat seluruh umat. Hai anak, kami tak minta untuk hidup mewah, cukup sekadar dengan melihat dirimu. Kau mencintai Allah. Hai anak, penyejuk mata, penawar hati, yang duka lara teringatkanmu, menghibur ayah juga mama. Hai anak, kau di antara berjuta nikmat yang dikurnia amanah buat ayah dan mama. Jadilah kami dalam menuju ke syurga. Hai anak, kau dibesarkan dengan kasih sayang, dengan harapan menjadi insan yang beriman, memberi manfaat buat seluruh umat. Hai anak, kami tak minta untuk hidup mewah, cukup sekadar dengan melihat dirimu. Kau mencintai Allah. Hai anak, kau dibesarkan dengan kasih sayang, dengan harapan menjadi insan yang beriman, memberi manfaat buat seluruh umat. Hai anak, kami tak minta untuk hidup mewah, cukup sekadar dengan melihat dirimu. Kau mencintai Allah. Hai anak, penyejuk mata, penawar hati, yang duka lara teringatkanmu, menghibur ayah juga mama. Engkau permata keluarga, engkaulah penyejuk mata, engkaulah penawar hati, sungguh engkau istimewa. IKIM Inspirasi Inforia Islami bicara adab kita malam ini bersama-sama dengan saya Faiz Haji Osman. Bicara kita bersama dengan Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Bicara adab dalam tajuk adab bergaul kita. Kita nak sambung lagi pengajian ilmu. Yang bertanya macam mana nak dapatkan kitab ini, InsyaAllah nanti saya postkan di komen Facebook dan juga YouTube. Macam mana anda ingin boleh mendapatkan kitab mencakup 50 adab dalam 50 keadaan ini. InsyaAllah kita nak terus sambung pengajian ilmu kita. Ustaz, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita dah sebut penuntut ilmu, tak kira berapa umurnya, waktu merupakan satu perkara yang sangat perlu dijaga. Maka jangan menunda apa-apa sahaja yang perlu kita lakukan. Ini adalah sifat seorang penuntut ilmu.
Juga kita nak sebutkan apa yang telah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma takaffalallahu birizqihi. Itu disebutkan dalam hadis di muka surat 401. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang sibuk mencari ilmu, yakni ilmu agama, maka Allah akan menjamin terhadap rezekinya. Bila kita jadi penuntut ilmu, jangan sibukkan diri kita untuk fikir apa kita nak makan, macam mana kita nak makan. Kerana apa? Kerana sudah disebutkan wallahu razaqakum wa ma ta'malun. Allah yang bagi rezeki kepada kamu dan apa yang kamu buat sendiri pun daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dah diberi pertanggungjawaban untuk menuntut ilmu, belajar sungguh-sungguh. Nanti rezeki itu akan Allah kurniakan dan berikan kepada kita. Baik. Seterusnya, kita ambil yang nombor 5 yang disebut di dalam kitab tersebut. Bila mana kita belajar ni, apa adab yang kena ada pada kita sebagai orang yang belajar? Ridha dengan sedikit makanan atau minuman yang diterima. Bila jadi penuntut ilmu ni, jangan memilih. Allah, tak ada western ke duduk asrama ni? Contohnya yang baru masuk tingkatan 1. Mungkin masa dekat rumah hari-hari dia makan chicken chop, dia makan macam-macam. Hari ini masuk asrama, tengok-tengok pagi-pagi makan nasi goreng. Tu pun kadang-kadang tawar pula dah. Tak nak makan. Itu perkara-perkara yang perlu dijaga. Jadi ridha walaupun dengan makanan yang sedikit. Nanti kita akan lihat orang-orang saleh, para ulama yang terdahulu, mereka berjaya kerana susah mereka. Kerana susah mereka berjaya. Maka kita tengok yang berkait dengan poin yang sama adalah nombor 8. Bila kita sebut ridha dengan makanan yang kita terima, yang sedap ke, yang tak sedap ke, itulah dia yang kita makan. Tidak makan terlalu kenyang supaya dapat membantu dirinya dalam memahami masalah, mempermudah baginya untuk menghafal. Kerana banyak makan akan menyebabkan banyak minum, dan banyak minum akan menyebabkan banyak tidur, dan juga menyebabkan pikiran menjadi bodoh dan sempit. Jiwa menjadi malas yang akhirnya sebahagian besar dari waktu tersebut terus berlalu tanpa menghasilkan manfaat. Maka kejayaan tidak akan diperoleh dengan perut yang diisi penuh. Itu adalah menjadi satu, kita panggil kaedah lah kalau nak menuntut ilmu. Kena susah-susah. Tengok satu perkataan di bawah oleh Al-Imam Syafi'i. Cukup memberi kesan kepada kita. Apa kata Al-Imam Syafi'i? Ma syabi'tu mundu 16 sana. Aku ni tak pernah kenyang selama 16 tahun. Kita kalau sehari tak kenyang pun dah rasa susah hati dah. Al-Imam Syafi'i sudah 16 tahun masa mengaji, tak pernah rasa kenyang. Bukan maksudnya Allah perut Imam Syafi'i ni besarnya, makan tak kenyang-kenyang. Bukan. Maksudnya sedikitnya makan beliau sehingga tak sempat merasa kenyang kerana disibukkan dengan ilmu. Sebab tu antara perkara penuntut ilmu kena cepat ni, DJ Faiz, antaranya apa? Kena cepat makan. Makan kena cepat, berjalan kena cepat, menulis kena cepat. Ni tiga perkara penuntut ilmu kena cepat. Tak boleh jalan lenggang-lenggong, tak ada. Itu bukan penuntut ilmu, santai-santai, tengok kiri kanan. Mesti jalan tu pun fokus. Menulis kena cepat. Sebab apa? Sebab kita nak ambil faedah yang guru kita sebut. Terutama zaman dahulu tak ada mikrofon sebagainya. Jadi kena dengar betul-betul apa yang disebutkan. Hari ini mungkin sebab ada rakaman, mungkin sebab ada ni, ada kalanya fokus penuntut ilmu makin berkurang. Alah, tak apalah, nanti rakaman ada. Betul, kita akan boleh ulang pelajaran. Tetapi sedikit demi sedikit. Berbeza kita duduk dalam majlis dengan kita tengok rakaman sebenarnya. Kerana keberkatan itu ada pada majlis. Kan kita sebut perkara yang besar ni, perkara yang disebut sebagai keberkatan.
Juga ada beberapa lagi yang disebutkan di dalam kitab ini. Bagi yang ada kitab nanti boleh rujuk. Dan kalau ada persoalan nanti mungkin kita boleh utarakan dan kita diskusikan. Sekarang kita masuk ke halaman 404. Kita dah bicara, itu antara perkara-perkara penting yang perlu ada pada penuntut ilmu pada diri mereka. Kena bersegera, kena menjaga waktu, kena bersihkan hati, kena ikhlaskan niat untuk belajar dan sebagainya. Sekarang ni itu bagi diri mereka memperoleh berkat. Tapi kadang-kadang kita sebutkan keberkatan itu ada pada keikhlasan guru. Sekarang kita tengok bagaimana susah payah guru kita. Kalau DJ Faiz tengok kan, saya ada saudara-saudara yang jadi guru sekolah rendah, kafah. Kena buat video, kena rakam video, kena dengar pula. Dia dah kena rakam video tu satu perkara. Dia kena dengar pula video tiap-tiap anak murid dia. Sampai saya tengok, sekarang cikgu-cikgu sekarang kalau dia gelak masa tengok handset tu, dia senyum tengok handset, dia bukan tengok video dekat Facebook ke apa. Video anak murid dia hantar. Perkenalkan diri dan macam-macam. Macam-macam. Jadi, ada kalanya keberkatan itu datang kepada murid, macam kita sebut, daripada gurunya. Maka adab kepada guru itu satu perkara yang sangat penting untuk dijaga. Jadi kita lihat beberapa adab yang penting untuk kita ambil perhatian. Yang pertama, memandang sang guru dengan penuh kehormatan. Ini sangat penting. Sebagaimana kita memandang ibu ayah dengan pandangan hormat, itu diberi pahala. Memandang kepada orang alim itu juga akan diberikan pahala. Jadi pandang ni dapat pahala. Contoh nanti ada perbahasan dalam kitab ini bab adab kepada ibu dan ayah. Salah satu faktor menjadi kejayaan pada seorang pelajar juga adalah ibu ayah. Jadi disebut apa? Memandang ibu ayah dengan pandangan memuliakan. Jangan tengok tak puas hati, tengok macam nak gaduh, nak makan ayah. Yang tu tak dapat apa-apa. Tapi kita pandang guru dengan penuh penghormatan, meyakini kesempurnaannya, berprasangka baik terhadapnya, kerana hal tersebut merupakan jalan paling kuat untuk seorang murid dapat keberkatan. Ni poin dia. Poin yang paling baik dalam bab ini apa dia? Sekiranya kamu menghormati guru, memandang guru dengan pandangan yang mulia, itulah sebab nanti kamu akan Allah berikan kefahaman. Kadang-kadang kita tak cerdik. Tetapi kerana adab yang tinggi kepada guru, keberkahannya Allah berikan, ilmunya jadi manfaat, bahkan ia menjadi sebab kita dapat keredaan guru. Kita tak cerdik pun, tapi cikgu kita ni sukalah dengan kita. Sikit-sikit panggil kita, sikit-sikit tanya kita. Sebab apa? Sebab sifat hormat kita yang sangat tinggi kepada guru. Ni penting ni. Kita walaupun mungkin sekarang ni mesej je cikgu kita. Zaman dulu mana ada orang berani telefon cikgu. Apalagi nak mesej cikgu. Kan? Jumpa cikgu kat sekolah je. Hari ini mungkin ada orang boleh dah memang kelas pun pakai WhatsApp group kan. Jadi boleh mesej cikgu, marah cikgu suka hati. Ingat, ini juga perkara yang kita kena jaga. Anak-anak kita terutamanya lah. Ataupun kita sekalipun, walaupun kita dalam keadaan mungkin dah dewasa, tapi kita tetap ada guru-guru kita sendiri. Kemudian membaca doa berikut ini ketika akan menghadiri majlis yang diadakan oleh gurunya. Ini adalah doa Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di Jifais antara orang yang sangat hadir. Umurnya pendek, 45 tahun. Tetapi kalau kita tengok tulisan bukunya, seumpama hidup ratusan tahun. Tak percaya orang macam ni boleh tulis dalam tempoh umur 45 tahun tulis sampai macam ni. Tapi Al-Imam Syafi'i setiap kali dia nak keluar pergi mengaji. Setiap kali dia nak keluar pergi mengaji, apa dia buat? Dia membaca doa agar Allah tutup keaiban gurunya. Ini satu ikutan yang kita kena ambil. Apa doanya? Allahumma astur anni aiba muallimi. Ya Allah, tutupilah dariku keaiban guru. Ini satu perkara kita kena faham. Kenapa?
Guru kita DJ Faiz bukannya malaikat, bukan malaikat. Itu hakikat. Maksudnya apa? Guru kita juga manusia. Melakukan kesalahan itu memang sifat manusia. Maka kita kena mohon pada Allah, ya Allah, jangan pertontonkan keburukan guruku kepadaku sampai menjadikan aku hilang hormat pada. Al-Imam Nawawi setiap kali sebelum pergi mengaji doa macam tu. Hebat tak? Hebat. Sebab itu dirinya itu berkat, kerana keberkatan gurunya melimpah pada dirinya. Tengok, hatta la taqa'a aini lahu ala naqisah, supaya mataku tidak memandang kekurangannya, wala yuballighani dzalika anhu ahadun, dan tidak ada satu pun yang menyampaikan tentang kekurangannya kepada Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Nawawi kata, ya Allah, janganlah dipertontonkan, tutup keaiban guru daripada aku tengok, sampai aku hilang hormat pada dia ataupun nampak kekurangan. Juga tengok dekat sini juga penting ni. Kita kadang-kadang, saya ni tak nak tahu. Tapi orang cerita. Orang cerita pun jadi masalah juga. Jadi Al-Imam Nawawi doa, jangan juga orang sampaikan keburukan guru kita kepada kita. Ketika kita dah ambil ilmu daripadanya, hormati dirinya. Kalau dia melakukan kesalahan, bukan hal kita untuk ambil tahu. Kerana apa? Kerana ini nanti akan memberi kesan kepada hati. Al-Imam Al-Haddad menyebutkan dalam kitab Adab Sulukil Murid, disebut apa? Dua perkara yang paling cepat memberi kesan kepada hati. Apa dia? Yang pertama mata, yang kedua adalah telinga. Sebab tu kadang-kadang kita duduk jauh tapi kita dengar orang bersembang tentang guru kita. Tapi kita tak duduk dalam majlis tu. Kita dengar sayup-sayup je. Itu pun boleh memberi kesan pada hati kita. Bila guru kita masuk, kita teringat apa yang kita dengar jauh-jauh tentang guru kita. Itu pun boleh menyebabkan keberkatan akan dicabut daripada kita mendapatnya daripada seorang guru. Kemudian yang ketiga, tidak menjawab masalah jika tidak ditanya. Maksudnya, adab kita dengan guru, bila mana guru tanya baru jawab. Supaya apa? Supaya kita hormat kepada, itu tanda kita hormat pada guru. Juga tak tunjuk kita ni berlampau-lampau pandai. Cikgu tak cerita lagi, saya dah tahu dah jawapan. Kecerdikan kita tak perlu dipertontonkan di hadapan guru, melainkan guru minta. Itu penting. Jadi walaupun kita tahu, tapi tunggu guru kita tanya baru kita jawab. Itu adab-adab penuntut ilmu yang makin hilang pada hari ini. Kadang-kadang ada orang kata, cikgu mengajar ni, saya belajar dulu lagi dekat sekolah lama saya contohnya. Maka itu satu perkara yang akan mencari keberkatan daripada kita peroleh. Yang keempat, tidak menanyakan masalah tatkala sang guru masih sedang menerangkan ilmu. Ada perkara yang mungkin kita nak tanya, ada perkara mungkin kita rasa perlu untuk kita minta penjelasan. Tunggu dulu guru kita berhenti. Sebab apa? Ada kalanya para guru ini mereka berbicara daripada yang kita sebut pada minggu lepas. Mereka, orang-orang soleh terutamanya, bila nak mengajar mereka semayang dulu. Jadi Allah beri mereka ilham untuk berbicara supaya mereka tidak berbicara dari nafsu. Maka jangan potong perkataan guru kita. Apalagi buat perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Sebab tu ada sebahagian guru kita di Faiz, kalau tengah mengaji, main pen pun tak boleh. Main pen kan kadang-kadang kita main pen pusing macam ni kan. Sebab apa? Terganggu konsentrasi guru. Tersegat. Kemudian ni yang keenam. Yang kelima, memanggil sang guru dengan sebutan yang baik. Maka jangan panggil kawan macam panggil kawan. Ahmad, guru kita tu bukan kawan kita. Walaupun mungkin nanti lebih muda dari kita. Walaupun nanti sebaya dulu, dulu sekelas dengan aku je. Sekarang ni je dia mengajar dekat masjid ni. Sebenar dulu tu, ya Allah. Tu nak ceritalah tu. Tu yang kena baca doa tu. Jangan dengar ni. Yang dulu-dulu ni bukan kita nak dengar. Selamatkan diri kita.
Yang keenam, tidak membuat hati sang guru tersinggung. Ni penting. Sebelum kita berhenti, ni kita ambil apa kata Al-Imamul Haddad. Sesuatu perbuatan yang paling berbahaya bagi seorang murid adalah jika dia telah menyinggung hati sang guru. Jaga-jaga. Kadang-kadang kita rasa, alah tak apa, nanti hari guru minta maaf lah. Dan jika seandainya seluruh guru yang terdapat di wilayah timur dan barat berkumpul untuk memperbaiki keadaan murid tersebut, setelah dia menyinggung hati gurunya, nescaya mereka semua tidak akan berhasil untuk merubahnya, kecuali sampai sang guru yang hatinya disinggung olehnya telah meredainya, yakni memaafkannya. Maksudnya apa? Maksudnya nanti ilmu itu tidak barakah. Mungkin boleh dapat 8A, 9A, tetapi nanti natijahnya ditakuti tidak membahagiakan. Ada orang berjaya dalam peperiksaannya, tapi akhirnya tak pergi mana. Maka kena cek, mungkin ada pernah dia menyakiti mana-mana guru yang pernah mengajarnya ilmu. Jadi ini penting. Adab kita dengan guru ni satu benda yang sangat penting untuk kita jaga. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita nak sambung lagi selepas ini. Adab seorang murid terhadap gurunya dalam bab adab bergaul kita menerusi bicara adab. Jadi anda jangan ke mana. Kembali selepas ini kita nak berehat seketika. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya Dr. Aiman Al-Akiti di setiap hari Khamis jam 5.10 petang hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kementerian Kesihatan Malaysia melaporkan 70 hingga 80% kes COVID-19 di Malaysia tiada gejala atau mempunyai gejala ringan. Pastikan anda menjaga jarak fizikal dan pakai pelitup muka di tempat awam. Tanpa disedari, anda mungkin mendedahkan diri atau terdedah kepada COVID-19. Bersama-sama kita hentikan penularan wabak COVID-19. #kita mesti menang. #kita jaga kita. Menarik dalam ekspresi tahun 2021. Hayati cerita dan inspirasi daripada lirik-lirik lagu dakwah dan ketuhanan dalam Inspirasi Lirik Isnin 9 malam. Jalani kehidupan penuh santun menerusi bicara adab bersama Ustaz Ahmad Salahuddin Harun mengupas adab-adab harian Selasa 9 malam. Dengarkan pandangan generasi muda dalam pelbagai isu semasa menerusi Suara Siswa Rabu 9 malam. Terbaharu di Ekspresi, pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Bicara adab, kita masih lagi bersama-sama dengan Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun untuk kita bicarakan dalam adab bergaul pada malam ini. Jadi anda terus menonton di Facebook dan juga YouTube serta dengarkan di radio. Untuk sambungannya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melangkah ke satu lagi adab yang penting untuk kita jaga sebagai satu rumusan penuh berkaitan dengan menuntut ilmu serta adab-adabnya yang kita gabungkan dalam 2 minggu ini, kita ambil sedikit lagi daripada adab bersama dengan guru. Adab bersama guru ni sebenarnya sangat banyak, guys. Takut kita tak terbuat sebenarnya. Jadi disebutkan antaranya tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau kita boleh ambil yang ke-12, selalu mendoakan sang guru. Ni kadang-kadang kita dah tak buat pun. Kadang-kadang kita doa untuk diri kita pun dah terlupa. Lepas semayang terus bangun, masa nak mula pengajian pun tak baca doa. Tapi kena ingat bagaimana akhlak salafun salih. Ulama dahulu kenapa berjaya? Mereka tak meninggalkan doa kepada guru-guru mereka. Al-Imam Abu Hanifah tak meninggalkan doa gurunya Imam Muhammad. Dan di sini disebutkan apa? Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Inni la ad'u li Syafi'i fi salati min 40 sana." Al-Imam Ahmad bin Hanbal murid kepada Al-Imam Syafi'i.
Apa kata beliau? Sesungguhnya aku mendoakan guruku, yakni Imam Syafi'i, dalam solatku, yakni sujudku, selama 40 tahun. Bukan nak periksa baru minta redha. Walaupun itu satu perkara yang baik. Kan kita nak periksa, kita pergi salam, guru kita minta maaf. Sebenarnya setiap hari kita mendoakan guru. Baik guru kita mengetahuinya ataupun tidak. Apa kata Al-Imam Ahmad? Aqulu Allahumma ghafirli wa li walidayya wa li Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Khusus dia doa. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, dosa kedua ibu bapaku, dan dosa Muhammad ibn Idris. Ini seorang murid yang sangat taat. Macam mana boleh lahir murid macam ni? Kerana adab pelajar yang dia jaga. Hatinya bersih, niatnya ikhlas, menjaga masanya, mengaji sungguh-sungguh. Maka itu yang jadi sampai macam ni. Maka kita kena latih diri kita, ahli keluarga kita. Mudah-mudahan kita mendapat juga dalam keadaan sedemikian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ada banyak lagi adab-adab bersama dengan guru kalau kita baca di sini. InsyaAllah nanti mungkin kalau sesiapa yang ada buku ni boleh tulis dekat komen supaya kawan-kawan kita boleh ambil manfaat juga daripadanya. Sekarang kita tengok satu lagi adab di halaman 414 supaya menyempurnakan tajuk ini. Supaya sekurang-kurangnya kita tahu dalam menuntut ilmu siapa yang perlu kita jaga. Dan apa subtopik ataupun pecahan-pecahan pada diri kita, pada guru kita. Juga satu lagi adab ketika kita bergaul dengan kawan-kawan. Kawan-kawan ni penting masa belajar. Kerana kita jadi baik pun sebab siapa kita berkawan. Kita jadi tak elok pun dengan siapa kita berkawan. Bahkan bila kita belajar ni masa dengan kawan banyak. Masa dengan kawan banyak. Baik, yang pertama disebutkan pilih teman yang baik. Pilih teman yang baik. Jadi kalau kita datang ke pengajian di mana-mana sahaja, apa yang kita cari bukan cari tempat duduk dekat aircon. Kan, oh ni kena aircon ni kan. Tapi carilah orang yang mana kita lihat duduk di sebelahnya memberi manfaat. Bukan sebab dia kaya, tapi sebab dia itu menumpukan perhatian pada pelajar. Tengok apa disebut dalam syarah, dalam hadis Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah bagaikan penjual minyak misik. Minyak misik ni minyak wangi lah. Minyak kasturi. Dan peniup bara api. Teman yang baik bagaikan pembawa minyak misik, yakni minyak wangi. Ada kalanya dia menghadiahkannya kepadamu atau kamu yang membeli darinya. Atau jika tidak, maka kamu masih dapat mencium aroma wangi. Kalaupun kita tak ada pegang minyak wangi tu, tapi kita dapatlah bau juga minyak wangi tu. Sampai macam tu perumpamaannya. Ada pun teman yang buruk, maka dia bagaikan peniup bara api. Ada kalanya dia menyebabkan bajumu terbakar dan ada kalanya juga kamu mencium aroma yang buruk. Kalau tak pegang pun baunya buruk. Kalau tak pegang pun ada kalanya terasa panas. Kemudian apa lagi adab yang perlu kita ada bila kita ada teman, ada sahabat? Mencintai dan membencinya kerana Allah. Jadi kita berkawan dalam kehidupan kita, dalam kita menuntut ilmu, baik di mana sahaja. Bukan kita kawan sebab dia bawa banyak duit pergi sekolah. Ni adik-adik kita kan cari, oh ni kaya. Jadi semua nak kawan dengan dia sebab dia kaya. Tak. Bukan kerana kayanya, tetapi kita menyukai dan membencinya kerana Allah Ta'ala. Yang ketiga, selalu tersenyum dan bersikap lemah lembut kepadanya. Ini kita kena lahirkan dalam kehidupan kita bersama teman-teman kita. Sebenarnya adab ni bukan sahaja untuk pelajar. Tapi sebenarnya adab ini adab kita bersama dengan sesiapa sahaja dalam kehidupan. Nabi sebut, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah memandang remeh, memandang enteng apa-apa amal kebajikan sekalipun. Walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Sekalipun, meskipun
kamu pandang pada saudara kamu, kamu senyum. Kadang-kadang kerana senyuman kita, orang hilang masalah-masalah. Kadang-kadang tengok senyum kita, dia lupa segala yang menyedihkan dia. Maka senyum itu bukan sahaja sedekah, bahkan menggembirakan hati umat baginda Nabi SAW. Jadi berlaku lembut dengan orang lain, selalu senyum dengan kawan-kawan. Ini adab yang kita perlu ada. Bahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita kena jadi orang yang bila mana kita ataupun seseorang itu bersama dengan kita, dia rasa seronok, dia rasa secure, dia rasa bahagia bila duduk dengan kita. Maka disebut dalam hadis, siapa khairun nas? Siapa sebaik-baik manusia? Nabi kata orang yang baik dengan sahabatnya. Jadi bukan yang ambil kesempatan saja, bukan yang masa bila dia senang ada, tetapi yang sentiasa berlaku baik dengan kawan-kawannya. Yang keempat, memberi nasihat, kerana hal ini termasuk dari salah satu bentuk dari kesempurnaan ukhuwah. Ni bukan hanya kita nak cerita pasal bola sepak aja bila kita berkawan. Oh, pasal apa boleh kawan ni? Kami satu tim penyokong bola sepak. Saya. Tapi atas kita memberi nasihat antara satu sama lain, itulah dia namanya ukhuwah. Jadi kita duduk sama-sama dalam satu majlis, walaupun mungkin jumpa kawan-kawan, paling kurang bagi satu faedah supaya orang lain boleh dapat manfaatnya bersama. Tak payahlah buka kitab pula. Tengah makan buka kitab, kawan kita pun tak nak kawan dengan kita nanti. Tapi katalah, tadi saya dengar di IKIM ada satu cerita tentang begini. Walaupun satu nasihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang ke-8 kita boleh tengok di situ. Antara adab yang perlu hidup dalam diri kita adalah tidak dengki ataupun hasad kepada sesiapa. Ni kena jaga baik-baik. Sebab apa? Sebab sifat hasad ini disebut oleh Nabi, dia memakan seumpama api memakan kayu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi Nabi kata dalam hadis apa dia? La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling membenci, saling menghasut dan saling berjauhan. Akan tetapi jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Jadi bila kita berkawan, hiduplah dan berkawanlah kerana Allah Ta'ala dan mengikut apa yang dianjurkan oleh Allah dan baginda Nabi SAW. Jaga adab kita dengan diri kita sebagai penuntut ilmu, jauhkan diri dari maksiat, dekatkan diri dengan Allah. Jaga adab kita dengan guru dengan menggembirakan guru dan menjaga tutur kata dan juga hati kita daripada sangka buruk kepada guru. Jaga teman kita sebagaimana kita menjaga diri kita. Dan ketika kita memelihara kesemua perkara ini, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kepada kita keberkatan dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita apa yang sepatutnya kita peroleh dalam kita menuntut ilmu dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah. Saya terima kasih Ustaz untuk bicara kita pada malam ini berkaitan dengan adab bergaul. Itu kesempatan yang kita ada untuk bicara kita pada malam ini. InsyaAllah kepada anda sahabat-sahabat saya, kalau adalah sebarang soalan berkaitan dengan adab bergaul ini yang nak dikongsikan, nak ditanya dengan Al-Fadhil Ustaz, anda boleh kongsikan dekat Facebook dan juga YouTube. InsyaAllah kesempatan minggu hadapan kita akan bawa perbincangan bersama-sama dengan anda semua sebarang persoalan-persoalan. Dan insyaAllah kalau yang duk bertanya mana nak dapatkan kitab ini, nanti saya kongsikan linknya di komen Facebook IKIM FM dan juga di YouTube channel kami. InsyaAllah semoga beroleh ilmu yang bermanfaat atas perkongsian daripada kitab yang kita bicarakan ini. InsyaAllah Ustaz, di kesempatan kita jumpa minggu hadapan Ustaz. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan izin Allah Ta'ala. Terima kasih pada DJ Faiz juga semua pendengar.
kembali Ustaz, insyaAllah. Kepada semua sahabat saya, terima kasih atas perhatian anda. Kita jumpa minggu depan pada waktu yang sama, bicara adab kita jam 9 malam setiap hari Selasa di IKIM Inspirasi. Inforia Islami ulangannya hari Sabtu jam 10 malam. Pada anda, boleh juga share Facebook dan juga YouTube anda pun kami siarkan ini. InsyaAllah semoga beroleh manfaat semuanya. Teruskan bersama-sama kami di IKIM Inspirasi. Inforia Islami. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempas kerang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Sedapnya susu Wildan dan segarnya susu Wildan dan. Mak, susu ni lah yang Icah bagi tahu Mak hari tu. Susu Wildan. Oh, susu Wildan ni. Mak memang dah biasa dengar susu Wildan. Tapi macam mana nak beli? Ni Mak hubungi je 019-965-316-019-965-316 atau boleh je kontak dekat FB dan Insta Wildan Susu Kambing. Susu Wildan merupakan pemenang anugerah Super Health Brand. Stokis dan ejen diperlukan. Apa itu daging kultur? Buku baru terbitan IKIM bertajuk Daging Kultur, Konsep Sejarah dan Hukum Islam telah menghuraikan tentang teknologi terkini dalam industri pemakanan iaitu penghasilan daging yang bukan dengan cara penternakan haiwan tetapi dalam penghasilan dalam makmal. Buku ini amat sesuai untuk segenap lapisan masyarakat yang berminat dengan teknologi dalam industri pemakanan, tidak kira dari pelajar sekolah dan mahasiswa universiti hingga penggiat industri pemakanan sendiri yang sudah terlibat secara langsung dalam industri ini. Jom dapatkan segera buku ini dengan tawaran diskaun menarik di www.ikimniaga.my atau hubungi unit pembangunan ekonomi dan pemasaran di talian 0362046389 atau 62046388. Sempena kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak 1442 Hijriah 2021 Masihi pada tahun ini, IKIM akan menerbitkan rancangan khas Ramadan bertujuan untuk menyampaikan kefahaman dan penghayatan ibadah puasa kepada pendengar. Pihak IKIM juga memberikan ruang kepada para penaja untuk memperkenalkan produk menerusi radio